إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول بسم الله توكل على الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال معلف قدس الله سره فإنهما يثبتان الغير كالمراتب والمقامات الزائلة. فإذا أفنيت عنك الغير بان بالعلم الإلهي توحيدك النفي للشرك بنوعين المستلزم للنفي الوهم والخيال. فإنهما يثبتان الغيرة. Maka bahawa kedua-duanya itu iaitulah al-wahmu wal khayal. Al-wahmu wal khayal yusbitanil al-ghairah. Dia akan mensabitkan akan yang lain pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya pandangan batin manusia itu kekal, sentiasa menghadap ke hadrat Dia. Zahirnya bersama manusia menguruskan kerja-kerja masing-masing yang dikawal dengan syariah. Adapun dalam hakikat rohani mereka hendaklah bersama dengan Allah taala. Ini ada pakaian para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mewarisi akan dia oleh para awliya illahi ta'ala, iaitu jasadnya bersama makhluk, hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka duduk dalam keadaan yang begini, maka mereka telah mengamalkan sunnah yang sebenarnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga untuk mereka itu. Maka sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ada zahir dan batin. Untuk mengikuti sunnah yang zahir, maka di sana kita diberikan pencerahan dalam ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu fiqh.
untuk menjalani perjalanan sunnah yang batin, maka diberikan pencerahan dalam ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Yang kedua-dua ini diambil di dalam Al-Quranul Karim dan ahadis as-sahihah, daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firmanullah Ta'ala, wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bimakna watruku, hendaklah kamu meninggalkan, menanggalkan, membersihkan, menyucikan akan yang zahir dan yang batin. Ini merupakan nas yang jelas dan terang berhubung dengan kewajipan menyucikan syariat dan hakikat. Dan begitu juga dalam hadis yang sahih disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda bersama sahabat didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, menanyakan beberapa persoalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara persoalan dia, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa yang dimaksudkan dengan al-ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maka jika tidak, maka hendaklah kamu merasakan kamu sentiasa ditilik pandang oleh Allah Ta'ala. Maka dua kedudukan ini adalah menjadi tuntutan dalam Islam, dalam agama kita, bagi memantapkan ruhani ataupun dalaman insan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kedudukan ini mantap, hati manusia itu jadi bersih, maka seluruhnya akan menjadi baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasad ibni adam mudghah iza saluhat saluhat sairul jasadu kullu wa iza fasada fasada sairul jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila ianya baik, seluruhnya akan menjadi baik. Apabila ianya rosak, maka seluruhnya akan menjadi rosak binasa. Bila hatinya baik, pandangannya akan baik, penglihatannya, pendengarannya, gerak lakunya, kerja buatnya akan menjadi cantik, baik, mengikut akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila batin hatinya rosak, maka segala tindak tanduk, pandangan, penglihatan dia, pendengaran, percakapan, gerak lakunya akan menjadi rosak. Baik pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila insan itu duduk berjalan teguh di atas syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rosak apabila insan itu berjalan di luar landasan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi kewajipan kepada insan memelihara mutiara besar, iaitu al-qalb, batin hati mereka, yang dinamakan dengan al-qalb, al-fuad, as-sir, as-saghab, dan berbagai nama yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut martabat dan kedudukannya. Maka di antara perkara yang memalingkan batin hati seseorang sehingga ia membawa kepada kerosakan, iaitu tidak tamkinnya hati menghadap ke hadirat Allah Ta'ala, yang mana ia bermula daripada mansya'uhu al-wahm wal khayal. Tempat tercetus ni ialah
perasaan waham dan khayal. Waham yang dimaksudkan di sini ialah terbawa-bawa perasaan menyangka bahawa makhluk boleh memberi dan boleh mencegah. Makhluk boleh memberi manfaat dan makhluk boleh memberi mudarat. Perasaan ini bermain apabila kedudukan hati manusia tidak tetap menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akidah dan pegangan hatinya tetap mengatakan al-manfaat al-manafi' ialah milik Allah taala. Hakikat insan adalah la yadurru wa la yanfa'. Dia tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat pada hakikat. Walaupun keadaan itu menjadi satu akidah, dan itulah yang disuruh kepada kita menjadikan pegangan, namun keadaan perkembangan rohani dia akan menjadi tidak mantap apabila ia terbawa-bawa akan perasaan waham, seolah-olah makhluk boleh menentukan ataupun makhluk boleh membawa mudarat dan manfaat. Ini dihasilkan daripada kelalaian, dipanggil al-ghaflah. Bila al-ghaflah menyelubungi jiwa manusia, hatinya tidak benar-benar menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah dipanggil mansya'uhu al-wahm wal khayal. Terjadilah waham dan khayal, seolah-olah merasakan dirinya yang menentukan, dirinya yang mengadakan dan seumpamanya. Walaupun apabila ditanya, dia akan menjawab dengan betul, yang mengadakan ialah Allah taala, yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini ada satu perkara yang mengotorkan batin hati seseorang, waham dan khayalan. Maka benda ini akan menumbuhkan pula yumbitani al-ghair kal maratib wal maqamat, yang membawa kepada larinya pandangan selain daripada Allah taala kepada menghendaki martabat dan maqamat, yang semua itu akan hilang. Jadi tiap-tiap kamu, maka bahawasanya kedua-duanya al-waham wal khayal itu menyebabkan keduanya akan yang lain seperti martabat, pangkat. Dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dalaman mereka ialah al-ikhlas, iaitu menyuci batin hati dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyuci daripada qasad, tidak diniatkan melainkan lillahi taala. Menyucikan daripada pandangan nazar, bahawa tidak dimandang melainkan hakikat ialah Allah Subhanahu wa taala. Benda ini akan terjejas apabila diganggu oleh khayal dan waham. Dan waham dan khayal ini terhasil apabila manusia mengalami satu ledakan ghaflah, iaitu kelalaian daripada zikir akan Allah Subhanahu wa taala. Az-zikrullah dia akan membawa kepada kesedaran, membuang segala khayal dan waham. Dan bila terbuka khayal dan waham daripada batin hati manusia, di situ dia akan dapat satu kenikmatan, kelazatan yang luar biasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat yang sebenar-benar dengan Tuhannya. Fa iza afnaita anka al-ghair bana bil ilmil ilahi tauhiduka an-nafi bisyirki bin naw'aini al-mustalzimu linafil wahmi wal khayal. Maka apabila memfana engkau daripada engkau akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka terang dan nyatalah mana teranglah dengan pengetahuan yang bangsa ketuhanan, makrifat yang dibangsakan kepada ilahi, ilmi al-ilahi yang dibangsakan kepada ketuhanan, iaitu tauhiduka, fa'il bagi tebana,
bana tauhiduka, maka nyata dan jelas tauhid, keesaan engkau mengesahkan Allah Ta'ala, an-nafi lisyirki, yang menghilang dan menafikan bagi syirik atas sekutu, dengan dua bagai binau'aini, iaitulah yang melazimkan bagi ketiadaan waham dan perasan. Jadi waham yang menjadi hijab yang mengganggu pandangan tepat hati batin rohani manusia ke hadirat Allah, sehingga dia mendapat kelazatan nikmat yang paling besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim, nikmat yang terbesar sebenarnya telah dikeluarkan oleh arifin daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, iaitulah bila hati dapat menghadap tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hikam Ata'iyah, an-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liqtirad wa syuhudi, al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudil hijab, fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun berbagai-bagai bentuk nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan, makan, minum, pakaian, kediaman, kenderaan, harta benda dan sebagainya, kesihatan, kenikmatan, sehingga tidak ada manusia yang boleh menghitung nikmat Allah Taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau manusia nak menghitung nikmat yang Tuhan kurniakan, tidak ada manusia boleh menghitungnya. Sama ada nikmat dalam bentuk al-i'ta', pemberian, atau nikmat dalam bentuk as-sarf, iaitu Tuhan palingkan masaib, musibah dan sebagainya. Maka sebenar-benar nikmat ialah apabila batin hati dibuka kepada Allah Ta'ala. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiru, dan azab walaupun berbagai-bagai bentuk, tetapi sebenar-benar azab, penderitaan, kesiksaan di dalam hidup manusia di dunia yang sementara ini ialah wujudul hijab, apabila batin hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala, tidak boleh menghadap dan tidak boleh mengenali dan tidak boleh mendampingi, tidak boleh bermesra, tidak boleh bermanis dengan Tuhan. Ini azab yang sangat digeruni oleh para arifin billah, orang yang benar-benar makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berusaha, dan itulah yang disuruh oleh Allah Taala dalam firman-Nya, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju ke hadirat Allah, yakni makrifat sebenarnya dengan riyadhah dan mujahadah, supaya dibukakan akan tabir dan hijab batiniah. Apabila insan itu berusaha memohon bantuan daripada Allah Ta'ala dan datang madad, ataupun dipanggil sebagai fuyudat, bantuan-bantuan kerohanian, di mana ada tiga bentuk bantuan yang sampai. Pertama dipanggil al-intibah, yang kedua dipanggil al-iqbal, dan yang ketiga dipanggil al-wusul. Madad yang pertama ataupun warid yang pertama dipanggil al-intibah. Hati manusia yang tidak menghadap Tuhan, Allah Ta'ala buka lapisan yang pertama. Dia mula menyedari adanya zat yang maha besar yang mentadbir sekalian alam, sebagaimana disebut dalam firman Allah Ta'ala, Allahu yudabbirus samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang mentadbir sekalian alam ini, langit dan bumi dan segala cakrawala dan makhluk. Maka hati dia tarik peringkat yang pertama, merasakan pentadbiran Allah yang maha besar. Yang kedua, sentapan dan tarikan kedua, warid atau al-faid, yang kedua dicempakkan dalam batin hati insan yang dinlaki oleh Ta'ala, al-iqbal, kesedaran, tapi dalam dia beribadat dia belum tepat menghadap ke hadrat Allah Ta'ala, atau dipanggil kiblat batin. Kita ada tiga kiblat. Kiblat doa ialah as-sama', sebab itu kita berdoa kita angkat tangan ke atas. Yang kedua
kiblat solah, ialah sembahyang kita. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah diri kamu kepada Masjidil Haram, iaitu kepada Kaabah. Yang dikatakan Baitullah, rumah Allah, mana rumah untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan kiblat hakikat atau kiblat batin ialah Allah Ta'ala sendiri. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah Ta'ala. Apa makna wajah Allah? Asyai'un yadullu ala wujudih. Mana satu perkara yang menunjuk ke atas keberadaan Allah. Bukan makna Allah Ta'ala di depan, di belakang, berbentuk, bertempat. Sebab Allah Ta'ala tidak bertempat sebagai makhluk. Tempat adalah makhluk Tuhan. Masa adalah makhluk Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Ini maksudkan wajah ialah satu perkara yang dulu ala wujudi. Di mana saja kita pandang, di sana semua menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Maka perkara ini terganggu. Untuk kita tepat menghadap hadrat Tuhan oleh al-khayal wal waham, merasakan seorang makhluk inilah yang menjadikan, seorang makhluk inilah yang menentukan. Ini gangguan-gangguan hijab. Maka datang warid yang kedua. Allah Ta'ala cempakkan nur dalam batin hati seorang tadi. Kesedaran, dipanggil al-iqbalu. Mula hati dia menghadap ke hadrat Tuhan. Lalu dia berusaha membanyakkan akan zikrullah dan membasuh batin hati dia dengan air muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Lalu dibuka lapisan ketiga, dia panggil waridul usul. Ialah bantuan yang ketiga sampai dia ke hadrat Tuhan. Ma makna usul? Apa yang dikatakan makna usul? Itulah diisyarat dalam hadis yang tersebut. An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tara fa innahu yara. Bahawa kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Allah Ta'ala tidak boleh dilihat dengan mata pada waktu jaga. Berdasarkan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala di dunia ini, sedangkan Tuhan yang melihat kamu. Sebab itu digunakan lafaz ka'anna, seolah-olah. Apa kita bila kita melakukan satu kerja kepada tuan, maka pekerja kuli dia ni, apabila tuan dia berdiri tercegat di depan dia, maka dia akan membuat kerja dengan teliti. Sebab tuan ada dua sifat. Ada kalanya bos dia atau tuan dia terlampau garam pun mempengaruhi kerja dia, akan menjadi teliti. Ataupun tuan dia terlampau lembut, terlampau baik, maka dia pun akan buat kerja dengan baik sebab malu akan tuan. Di sini ulama sufi ataupun golongan arif billah memecahkan dua sifat dalam semua asma Allah Ta'ala. Iaitu ditajalikan akan sifat jalal ataupun sifat al-jamal. Jalal mana kekerasan Allah Ta'ala, jamal mana kelemah lembutan. Bila memandang kepada sifat qahar, kekerasan Allah Ta'ala, bila dihantar satu musibah bala, habis. Satu virus sampai habis manusia, bergegau habis. Nak pergi umrah pun dah kena setanggul. Tu bau sikit ke tuan, dia belum balikkan dunia lagi. Itu ditajalikan sifat qahar. Satu lagi sifat al-lutfi, dipanggil sifat lemah lembut Allah Ta'ala. Itu dipanggil sifat jamal. Maka apabila sentuhan hati dibukakan oleh Ta'ala pada orang yang wasil, yang sampai merasakan dua keadaan ini sentiasa, sama ada tuan tajalikan jalal kekerasan dia atau mentajalikan jamal dia, kita mendapat nikmat berbagai-bagai makanan, minuman, keselesaan. Itu sebenarnya tuan tajalikan jamal, keelokan, kelemah lembutan rahmat dia. Apabila kita terkena pada kita musibah, kemalangan, kesakitan, itu sebenarnya dia mentajalikan kepada kita jalan kekerasan dia. Lepas tu dalam dua keadaan kita kena sentiasa berjaga-jaga supaya jangan putus kontak hati kita dengan Allah Ta'ala. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila mana Allah Ta'ala mengurniakan kamu nikmat, sebenarnya apa? Ashhadaka
birrah. Dia menayangkan kita sifat kasih sayang dan belas kasihan dan kurnia dia. Wa mata mana'ak, dan bila dia sekat, ya, tidak dapat kenikmatan. Orang sihat, kita sakit. Orang senang, kita susah, umpamanya. Itu sebenarnya apa rahsia? Ya, Tuhan mentajalikan akan nama dia Al-Qahar. Jadi dalam dua-dua ni, fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Tuhan memperkenalkan diri dia dengan melimpahkan kenikmatan atau menarik balik, sebab semua tu milik dia balik. Jadi kalau hamba tu boleh pergi dalam dua keadaan, alhamdulillah, dia akan masuk dalam lain golongan wasilina ilallah, orang yang sampai usul ilallah ta'ala. Jadi 3 peringkat untuk menuju ke arah ini. Jalan yang pertama yang perlu diterokai ialah menutup batin hati kita seberapa mungkin memandang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad kita bersama makhluk, tapi rohani kita bersama pencipta makhluk, iaitu Al-Khaliq. Ya, jasad kita bersama Akwan, rohani kita bersama Mukawwin. Jadi fa iza afnaita anka al-ghair bana bil ilmi ilahi tauhiduka an-nafi lisyirkil bin nawa'aini. Apabila kamu melenyapkan atau kamu memfanakan dan engkau akan yang lain daripada Allah Ta'ala, baulah bana, jawab bagi Iza, ya, maknanya baulah jelas, nyata, terang dengan ilmu ilahi, dengan ulumul laduniyah, ilmu mukasyafah. Kalau ilmu kita belajar berkitab ni panggil ilmu secara tadris, mudarasah. Adapun ilmu riyadhah, dia akan pembukaan dalaman rohani dia, dicempakkan oleh Ta'ala berbagai-bagai fuyudat wal anwar. Maka nyatalah dengan tadi ilmu yang dibangsakan kepada ilahi, atau dipanggil ilmu mukasyafah atau ulumul laduniyah. Maka ketiga itu nyata tauhiduka, mana tauhid engkau. Tauhid yang ambil kalimah wahada yuwahidu tauhidan, mana mengesakan. Bila mana esa, tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Bila satu, dia tak nampak yang lain. Dalam i'tikad, dia mengiktikadkan al-ilah, Tuhan yang tunggal. Dalam af'al, perbuatan, dia memandang satu perbuatan ialah perbuatan Allah, af'alullah ta'ala. Dan begitulah seterusnya. Dia mengalami 4 proses tauhid. Tauhidul sifat, tauhidul af'al, tauhidul asma' dan tauhidul zat. Maka bila-bila betul-betul dia duduk dalam keadaan ini, dia mendapati satu limpahan nikmat yang sangat dahsyat daripada Allah Ta'ala. Di sini rahsia ketenangan, kenikmatan jiwa seseorang. Dan dia duduk sebagaimana kalimah yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, melainkan billah, dengan izin Allah. Maka siapa yang duduk dalam taraf ini, mematikan, memfanakan pandangan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka dia duduk dalam makam hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Maka jaminan Rasulullah SAW itu dipanggil kanzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung syurga Allah Ta'ala, di mana di situ akan dapat pembukaan yang terlampau banyak yang tidak ada dalam tulisan kitab yang ditulis. Ya, dia dapat ilmu yang terus daripada pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, kitab Sirrul Asrar bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, pembukaan ini dibuka sehingga manusia itu berpisah dengan dunia sekalipun. Walaupun dia telah kembali, tapi fuyudat, limpahan ini sentiasa diberikan Allah Ta'ala dengan sebab dia telah melakukan persiapan tapak pembersihan ruhani atau batin hati dia daripada segala najis syirik, asyirkul kabir, wa syirkul asghar, wa syirkul khafi. 3 syirik telah dibersihkan, maka dia mendapat kelayakan untuk menerima tuangan-tuangan limpahan, ya, kerohanian yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil dia kena duduk makam tauhid yang sebenar-benarnya, an-nafi li syirki bin naw'aini, yang menghilang, menafikan dengan 2 bagai daripada sekutu yang melazimkan bagi ketiadaan waham dan perasan. Ya, perasaan waham tadi dia tak nampak, hilang.
hijab tu hilang, maka situlah dibukakan oleh Allah Ta'ala satu daripada nikmat yang paling besar. Maka duduk dan dia dalam istana ma'rifatullah, istana ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Dan itulah matlamat asal kejadian kita dan tujuan asal dijadikan manusia. Sebab Allah Ta'ala suka ia dikenal. Inni uhibbu an u'rafa fa khalaqal khalq. Aku suka bahawa aku dikenal, maka fa khalaqal khalqa, Allah Ta'ala menjadikan makhluk untuk mengenalinya. Dan ini telah ditunjuk jelas oleh Al-Quran, ayat yang sangat masyhur, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan illa liya'buduni, illa liya'rifuni. Mentafsirkan lafaz liya'budun oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan makna liya'rifun, supaya mereka makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat, dengan zauq dan wijdan, syuhud dan ayan, pembukaan dalaman yang terang dengan Allah Ta'ala. Maka sampai dah tajuk yang besar dalam kehidupan mereka, bila mereka dapat mengenal siapa dia Allah SWT dengan pengenalan yang sebenar, maka dia akan mendapat satu kelazatan yang luar biasa, takarrub, dan dimasuk dalam maqamul unsi, dalam maqamul qudsi, makan penyucian dan kejinakan hatinya dengan Allah. Diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud kul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Wahai Daud, sampaikan kepada orang-orang yang siddiq batin hatinya dengan aku, yakni dengan Allah Ta'ala, dua perkara. Yang pertama, bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka berseronok, bergembira, bermesra. Ini persoalan ni kita kena cari sebelum kita berpindah daripada dunia yang sementara ialah makrifat yang sebenar, mendapat kelazatan, kenikmatan dengan Allah SWT. Yang kedua, wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah mereka merasa begitu nikmat. Maka kesedapan ini akan berlaku apabila ruhani mereka sihat. Jadi untuk mengusahakan rohani kita, pertama kita kena kecam tanda-tanda ia sihat atau ia sakit. Apabila kita mengerjakan ibadat merasa lazat, manis, itu menandakan rohani dia sihat. Ya. Kadang-kadang kita nak buat ibadat bagus, semangat kita kuat, tapi kita rasa berat. Ya. Dia nak buat tapi buat, itu ada masalah. Itu sebab Syekh Daud At-Tai menyatakan, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qaballatka hatiatu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail, bila kamu tidak mampu untuk bangun pada waktu malam. Ya, sepatutnya pukul 4 kita dah ada atas tikar semayang, 4.30 kita dah ada atas tikar semayang. Air mata kena dituang, dialirkan, kena kerinduan kepada Allah, memohon keampunan Tuhan. Itu saigianya. Ya. Ini sampai wanda azan pun dia tak tu lagi, wanda kamat tu lagi. Buat. Ya. Sebab Rasulullah sebut wa'izzuhu qiyamuhu bil lail. Izzah, kemuliaan yang ada pada insan, dia bangun pada waktu malam. Itu yang pertama. Tiba-tiba kita bersemangat nak bangun, tapi tak boleh bangun. Iza lam taqwa ala qiyamil lail. Kemudian puasa siang, Isnin, Khamis, puasa abiyat, puasa aswad, banyak dalam kitab-kitab fiqh. Kita nak buat tapi tak mampu. Nanti sampai Ramadan balik. Ya. Sedar apa penyakit dia. Maka Syekh Daud At-Tai menyatakan, fa'lam annaka maqbulun, sebenarnya kamu telah ditambat. Qad qaballatka hatiatu, yang menambat kamu sebenarnya ialah kesilapan, kesalahan, maksiat engkau dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak buat ibadat rasa berat, itu tanda dia ada masalah. Maka penyuci dia apa? Al-istighfar wa taubah. Dua dia tak banyak ada. Tak payah bagi beli. Free ya Tuhan bagi itu. Ya, umat dulu pada dalam surah Baqarah, dia nak bertobat, faqtulu anfusahum. Naklah dia bunuh diri dia baru Tuhan terima taubat dia. Ini tak ada free ya Tuhan bagi. At-taib minaz-dzam, siapa yang bertobat semua daripada dosanya, kamala zambalah, seolah dia tak berdosa. Itu satu daripada apa? Kurniaan Allah Ta'ala. Jadi basuhlah dalaman kita dengan banyak tangisan taubat dan istighfar. InsyaAllah bila dia bersih, insyaAllah akan dibukakan ya pintu-pintu ke arah makrifat tauhid yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi
اللهم اجعلنا من أهل التقوى حتى ينكشف لنا أنوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.